Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berikut rangkuman berita-berita utama untuk hari ini. Kemenangan Ahli Parlimen Kemaman Cik Alias Hamid yang mewakili PAS pada pilihan raya umum PRU ke-15 dibatalkan. Keputusan dibuat Mahkamah Pilihan Raya Terengganu. Menurut Hakim Dato' Ansum Charles Fernandes, pempetisyen Wan Muhammad Hisham Wan Abdul Jalil berjaya buktikan perbuatan rasuah berlaku dengan tujuan mempengaruhi pengundi pada PRU ke-15. Pihak responden turut diperintah bayar RM30,000 kepada pempetisyen. Pada PRU ke-15, Cik Alias menang kerusi Parlimen Kemaman sekaligus menewaskan 3 lagi calon masing-masing dari BN, Keadilan dan Pejuang. $400 tan metrik beras putih tempatan PBT yang diedar kepada farma habis dijual kepada pengguna. KPKM akan salur bekalan tambahan 1,100 tan metrik PBT kepada agensi itu bulan ini. Program khas beras putih tempatan yang dianjurkan oleh KPKM ini, so kita menggerakkan ke semua agensi dan juga pemborong-pemborong utama untuk memastikan bekalan mencukupi di pasaran. Beliau ditemui selepas sesi taklimat Pelan Intervensi Pengedaran PBT di Pusat Operasi Fama Senawang, Seremban. Di lokasi sama berlangsung jualan beras putih tempatan PBT yang mendapat sambutan daripada pengguna. Bagus sebabnya bila di sini jualan dia agak murah, so macam harga dia stok satu ni dalam RM26. Kalau di luar saja kemungkinan dalam 30 lebih segi situ, dan kebanyakan beras tempatan di luar sana kita tiada tahu sebabkan maybe ramai yang beli yang secara mengejut punya cara beli barang secara mengejut. Okeylah sebab dia bagi kemudahan kan, sebab kat pasar raya pun tak ada. Yang ada pun import. Jadi macam kita ni anak ramai, saya anak 6 orang, memang okeylah. Puaskan, baguslah dapat murah kan. Yang kalau tempatan tu 30 lebih. Ini untuk makan sendiri. Dalam pada itu, Menteri KPKM memaklumkan isu bekalan dan harga beras akan dibawa ke mesyuarat Kabinet esok. Perkara mengenainya akan dibincang dan diteliti sepenuhnya. Saya nak lihat agenda, tapi saya akan kemukakan perkara baru yang berlaku yang saya akan sampaikan dalam Kabinet, insya-Allah. Beliau turut memaklumkan kementeriannya akan mengadakan pertemuan dengan pemegang taruh yang bertujuan memperincikan prosedur operasi standard pemberian lesen burung kepada pengusaha restoran. Pihak padi dan beras, kementerian akan berjumpa terus berdialog dengan mereka supaya mereka dapat memahami, iaitu untuk pengusaha restoran dan sebagainya, mereka diberi harga borong untuk mereka dapatkan beras-beras import itu, supaya mereka tidak menumpukan kepada beras tempatan untuk jualan makanan mereka di restoran. Malaysia tidak mengiktiraf atau melayan sebarang tuntutan remeh yang dibuat mana-mana pihak, termasuk sekumpulan individu yang dakwa waris Sultan Sulu ke atas Sabah. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan Malaysia tidak akan berkompromi dalam usaha untuk mempertahankan kedaulatan dan integriti wilayahnya. At a time where common norms, values and practices are increasingly at stake, we do not have the privilege to stand idle in the face of blatant misuse of arbitration processes that are happening in front of our own eyes. Beliau berkata demikian dalam ucapan penutup Kolokium Timbang Tara Antarabangsa London 2023 di London. Jelasnya, Malaysia mengakui kepentingan Timbang Tara sebagai sebahagian daripada resolusi pertikaian alternatif, peranan institusi Timbang Tara antarabangsa dan prosesnya dalam menyelesaikan isu-isu yang rumit. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Uthman Said berkata, kehadiran Menteri Luar menunjukkan noktah bahawa Malaysia tidak akan bersikap bertoleransi. Kejayaan kita pada hari ini lebih memberikan pandangan, mendapat pandangan daripada pakar-pakar
dalam Undang-Undang Timbang Tara Antarabangsa yang memberi penilaian yang sama seperti yang dibentangkan oleh Malaysia bila kita berhadapan dengan tuntutan ini. Itu sebab saya tak pakai panggil kes dulu, tapi saya rasa kes penipuan dulu. Sebab bagi saya daripada mula saya melihat bahawa langkah ini langkah yang tidak masuk akal. Kesimpulannya mudah, kesimpulannya ialah makin banyak pakar-pakar undang-undang Timbang Tara Antarabangsa secara tersirat ke tersurat bersetuju dengan premis yang dibuat oleh kerajaan Malaysia, dan paling penting ialah bila kita menentang tidak melihat sebagai gerakan kita menidakkan dan memandang kecil kepada tuntutan ini, tidak, tetapi lebih kepada membawa kepada perbahasan tentang kebenaran Malaysia berhadapan dengan tuntutan palsu ini. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Badli Shah berkenan melantik Datuk Syed Khairul Anwar Syed Abidin sebagai Pegawai Kewangan Negeri Kedah yang baru. Beliau menggantikan Datuk Ishak Murad yang bersara wajib hari ini. Majlis pengurniaan tauliah pelantikan berlangsung di Istana Anak Bukit Al-Usta. Ia disaksikan Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno dan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Norizan Khazali. Sebelum ini, Datuk Syed Khairul merupakan Timbalan Setiausaha Pengurusan Kerajaan Negeri Kedah selain memangku jawatan Ketua Pegawai Maklumat Negeri berkenaan. Portfolio lain yang pernah beliau pegang termasuk yang di-Ketua Majlis Perbandaran Sungai Petani dan Pengurus Pasukan Bola Sepak Kedah. Perkembangan banjir di daerah Kubang Pasu Kedah sehingga pukul 4 petang tadi, 2 buah pusat pemindahan banjir PPS dibuka iaitu di PPS SMK Changlun dan PPS Dewan Kampung Tradisi Lembah Keriang Changlun. Seramai 150 penduduk terjejas banjir daripada 43 keluarga masih ditempatkan di PPS SMK Changlun, manakala 16 penduduk daripada 5 keluarga ditempatkan di PPS Dewan Kampung Tradisi Lembah Keriang yang dibuka kira-kira pukul 11.30 pagi tadi. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kubang Pasu, Kapten Pertahanan Awam Muhammad Adnin Sohaimi dalam kenyataannya berkata, sebanyak 47 buah kediaman di Mukim Temin terlibat dalam kejadian banjir itu. Menurutnya, berdasarkan keadaan cuaca masih hujan dan status semasa air banjir semakin menaik, beliau menasihatkan kepada penduduk yang tinggal di kawasan rendah dan sering dinaiki air diminta segera berpindah sekiranya diarahkan oleh pihak berkuasa. Kerajaan Perak berjaya menjana hasil royalti sebanyak hampir 16 juta ringgit melalui operasi projek perintis pelumbukan nadir bumi bukan radioaktif NRREE di Mukim Kenering, Hulu Perak. Menteri Besar Datuk Seri Saarani Muhammad berkata ia melibatkan 10 kali pengeksportan rare earth carbonate ke China sehingga Julai. Jelas beliau, projek perintis berkenaan turut membuktikan nadir bumi ini bukan radioaktif dan pengekstrakan melalui in situ leaching yang merupakan kaedah yang terbaik dan tidak mencemarkan alam sekitar. Jadi oleh kerana itu, maka Perak adalah negeri pertama yang telah mendapat pengiktirafan itu. Dan sebab itu sebutkan tadi, kita telah mohon kepada Kementerian untuk membolehkan negeri Perak terlebih dahulu diberi kebenaran untuk memperluaskan kawasan operasi ini di kawasan lebih kurang 5,000 hektar tadi, kerana kawasan itu telah pun mendapat terusan EIA. Tambah beliau, penilaian untuk pembukaan kawasan baharu bagi pelombongan NRREE di Perak bergantung kepada suatu badan bebas melalui jawatankuasa audit yang dibentuk bagi tujuan pemantauan pelaksanaan projek perintis pelombongan NRREE melibatkan 12 agensi teknikal dan penguatkuasaan. Ujarnya lagi, setakat ini hanya satu syarikat diberikan kebenaran untuk mengekstrak NRREE bagi projek rintis berkenaan. Beliau berkata demikian dalam sidang Dewan Undangan Dun Perak di bangunan Perak Darul Rizwan Ipoh. Satu pasukan petugas khas atau jawatankuasa Task Force 5G Greater Ipoh ditubuhkan bagi mempercepatkan perluasan liputan rangkaian 5G. Esko Komunikasi, Multimedia dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Negeri Perak, Muhammad Azlan Hilmi berkata, pasukan itu akan dianggotai pelbagai agensi teknikal, antaranya beberapa pihak berkuasa tempatan PBT, Digital Nasional Berhad DMB dan Perbadanan Kemajuan Negeri Perak PKNP. Ada pendekatan
mencadangkan prosedur kerja yang lebih cepat, menyimak semula senarai semak dan membuat rancangan pelaksanaan yang teratur dan sistemik. Kerajaan negeri melalui PBT yang berkaitan telah melaksanakan program pengajian yang mampu jalan bersatu dalam usaha untuk mempercepatkan pelaksanaan demografi liputan telekomunikasi di dalam kawasan khususnya yang berpengaruh pada. Sementara itu, jelas beliau, status liputan 4G di Perak setakat suku kedua tahun ini mencapai 97.38%. Manakala bagi status pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara Jendela di Perak bagi tempoh sama pula menyaksikan pencapaian 92 daripada 206 menara baharu yang dirancang telah siap beroperasi. Manakala 321,620 daripada 386,758 premis yang dirancang telah tersedia dengan sambungan gentian optik berkupayaan gigabyte. Seramai 500 peserta dari kalangan pelajar institusi pendidikan tinggi, jabatan kerajaan dan serta perbankan menyertai Persidangan Wakaf Madani 2023 ia bagi membincangkan isu berkaitan pembangunan wakaf yang meliputi aspek tak berurus, fiqh wakaf, kontemporari serta potensi wakaf dalam memperkasakan ekonomi umat Islam. Saya bagi contoh berkenaan dengan wakaf Siti Aisyah 1 dan sekarang ni baru dilancarkan pembinaan wakaf Siti Aisyah 2 untuk projek kondominium yang akhirnya dapat dinikmati oleh rakyat yang dapat membeli rumah dengan konsep rent to own melalui konsep wakaf pembangunan oleh Wakaf Pulau Pinang dan juga Majlis Agama Islam negeri Pulau Pinang. Pada majlis tersebut, Wakaf Pulau Pinang turut menerima cek curah sebanyak RM30,000 daripada seorang individu dan RM95,000 daripada syarikat korporat. Sebanyak 13 buah rumah di sekitar kampung Titi Besi ditenggelami air berikutan hujan lebat sejak semalam dan berlarutan sehingga kini. Susulan itu, semua agensi pengurusan bencana negeri Perlis diaktifkan dan bersiap sedia untuk membantu penduduk terjejas selibat ke pusat pembinaan sementara yang akan dibuka pada bila-bila masa. Esko Negeri Megat Hasyirat Hassan memaklumkan selain kampung Titi Besi turut dipantau kawasan kampung Jelempuk di mana air kini telah memasuki kawasan kediaman penduduk berikutan hujan lebat yang berlaku ketika ini. Bagi situasi semasa di kampung Ulu Pauh, banjir yang berlaku malam tadi melibatkan 15 buah rumah telah surut. Namun penduduk diingatkan sentiasa berwaspada dan bersedia dipindahkan berikutan hujan lebat ketika ini yang dijangka berlaku. Satu PPS iaitu di Masjid Al-Imran, Ulu Pauh kini terus diaktifkan dan akan dibuka bagi menempatkan penduduk sekitar Ulu Pauh sekiranya banjir melanda. Saingan Litua di Langkawi LTDL 2023, perlumbaan peringkat keempat hari ini dari Bukit Mertajam ke Meru Raya Perak berlangsung sengit. Saingan sejauh 140.2 km itu menyaksikan pelumba pasukan Kerja Rural Segurus RGA Daniel Babur menjuarai aksi peringkat keempat. Dalam saingan tersebut, Babur menamatkan saingan dengan catatan masa 3 jam 6 minit. Sementara itu, pelumba pasukan Bolton Equities Black Smoke George Jackson berjaya merangkul jersey hijau selaku juara keseluruhan. Jersey putih selaku pelumba terbaik Asia pula menjadi bilik pelumba Thailand Continental Cycling Team Ratchanul Tiwarat. Terus menjadi tumpuan ialah gelaran Raja Pecut yang ketika ini masih menjadi milik Arvid D. Kajan daripada pasukan Tiro Pro Cycling Team. Seorang lagi rakan sepasukannya, Saman Palut juga berjaya mengekalkan jersey Polkadot selaku Raja Bukit. Ini pula melibatkan aksi Piala Malaysia 2023. Perak FC menempah tiket ke saingan separuh akhir Piala Malaysia 2023 selepas melakar kemenangan 1-0 menentang Sabah FC dalam aksi suku akhir kedua malam tadi. Kemenangan itu membolehkan Perak FC mara dengan agregat 3-2.
Dalam saingan suku akhir kedua yang berlangsung di Stadium Perak itu menyaksikan tuan rumah bermula baik dan berupaya menyerap tekanan daripada Sabah FC sepanjang perlawanan berlangsung. Permainan seimbang ditampilkan pada babak pertama menyaksikan kedua-dua pasukan saling berbalas serangan. Gol kemenangan Perak FC hadir pada minit ke-45 menerusi jaringan Wan Zek Haikal Wan Nur. Keputusan 1-0 itu membolehkan Perak FC mengesahkan kemenangan dengan agregat 3-2 selepas seri 2 sama pada aksi suku akhir pertama 15 September lalu. Saingan separuh akhir nanti Perak FC dijadual bertemu lawan Suka Johor Darul Takzim JDT pada 20 Oktober dan timbal balik 3 November ini. Baik, ini berita gembira daripada kontijen Malaysia pada Sukan Asia 2022. Skuad pelayaran negara berjaya meraih pingat pertama Malaysia pada hari ini. Bagi mendapatkan perkembangan lanjut, kita terus sahaja bersama Muhammad Zamri Soharani di Hangzhou, China. Silakan, Zamri. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, penantian selama 3 hari untuk pingat pertama Malaysia di Sukan Asia Hangzhou akhirnya tiba. Sukan pelayaran seputar tadi telah menghadiahkan pingat gangsa bukan 1 tetapi 2 pingat. Pingat sulung negara dihadiahkan oleh atlet pelayaran Asnawi Iqbal Adam dalam perlumbaan ILCF4 perahu lelaki di Pusat Pelayaran Ningbo, Zhongshan. Asnawi menamatkan 11 perlumbaan di tempat ketiga dengan 42 mata. Emas milik atlet Thailand dan perak milik atlet Singapura. Pingat gangsa kedua pula disumbangkan oleh atlet pelayaran iaitu Tengku Nuraini Izzati Tengku Khairuddin dalam acara wanita windsurfing RXS. Selain itu, Sukan Wushu menerusi atlet Tan Chong Min difahamkan telah menghadiahkan pingat perak pertama untuk kontingen negara. Chong Min sebelum ni menduduki tempat kedua dalam disiplin Nankuan wanita dan keputusan tidak rasmi bagi acara disiplin Nandol tadi menunjukkan Chong Min secara tidak rasmi berada di kedudukan kedua bagi kedua-dua disiplin berkenaan. Apapun laporan penuh, saya akan sampaikan di berita perdana malam nanti. Acara lain yang berpotensi menambah koleksi pingat negara adalah acara isukan iaitu Arena of Valor AOV. AOV sudah mengesahkan sekurang-kurangnya pingat perak, namun jika berjaya menewaskan China pada malam ini, sejarah bakal tercipta dengan kontingen isukan yang pertama menghadiahkan pingat emas untuk negara. Sekian daripada saya dari Hangzhou, China, yang sahih di berita RTM. Zamri, terima kasih atas perkembangan itu. Seterusnya kita ikuti laporan cuaca semasa seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia Atikah Marziah Muhtar. Silakan Atikah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan melihat terlebih dahulu pendamaran angin kencang dan juga laut bergelora yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia khususnya bagi kawasan perairan Phuket, Selat Melaka Utara, Condor dan juga Reef North, juga meliputi kawasan perairan negeri Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang dengan keadaan angin kencang boleh mencapai sehingga 50 km per jam dan juga boleh menyebabkan ketinggian ombak mencecah sehingga 3.5 meter sekurang-kurangnya sehingga 29 September nanti. Dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, keadaan perairan terbabit adalah berbahaya untuk semua aktiviti perairan termasuklah bot-bot kecil, sukan serta rekreasi laut. Baik, bagi paparan imej gemar radar semasa pula, diperhatikan pada petang ini keadaan hujan lebat serta rebut petir lebih tertumpu melibatkan negeri-negeri di pantai timur Semenanjung, itu melibatkan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga timur negeri Johor, dengan keadaan hujan lebat juga masih lagi sedang berlaku melibatkan bahagian pedalaman negeri Kedah, Perak dan juga Selangor dijangkakan boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Walaupun keadaan cuaca hujan di sekitar negeri-negeri di utara Semenanjung kini sudah semakin baik,
membaik, walau bagaimanapun, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi mengekalkan amaran cuaca peringkat waspada bagi negeri-negeri terbabit dengan jangkaan hujan lebat berterusan masih lagi berpotensi untuk berlaku sekurang-kurangnya sehingga ke hari esok. Dalam tempoh amaran ini berkuat kuasa, orang awam di kawasan yang terlibat masih lagi diminta untuk lebih berhati-hati dengan keadaan cuaca dan juga amaran-amaran yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, untuk negeri Sabah dan juga Sarawak pula, diperhatikan pada petang ini, keadaan hujan lebat beserta debu petir lebih tertumpu melibatkan bahagian tengah dan juga pedalaman negeri Sarawak serta melibatkan hampir ke semua bahagian di negeri Sabah yang juga dijangkakan boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Untuk keadaan cuaca pada malam nanti sehingga ke awal pagi esok pula, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan hujan lebat beserta debu petir berpotensi untuk berlaku, terutamanya melibatkan kawasan perairan pantai barat Semenanjung yang masih lagi boleh bergerak ke kawasan daratan dan sekaligus memberikan kesan keadaan hujan terutamanya melibatkan kawasan pesisir pantai negeri-negeri di utara Semenanjung menjelang awal pagi esok. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan cuaca lembap dijangka lebih tertumpu melibatkan bahagian pedalaman negeri Sarawak menjelang awal pagi esok. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kes demam malaria semakin meningkat di Kelantan bermula Januari hingga kini. Untuk perinciannya, terus saja bersama Muhammad Amirul Hafiz Rosli. Amirul, silakan. Baik, terima kasih. Jabatan Kesihatan Kelantan JKNK meminta orang ramai supaya berwaspada dengan kes demam malaria di negeri ini yang dilaporkan meningkat sebanyak 84% bermula bulan Januari sehingga kini. Sebanyak 215 kes malaria dicatatkan setakat ini berbanding 117 kes tahun lalu. Pengarah JKNK, Datuk Dr. Zaini Hussein berkata, daerah Gomusang menjadi kawasan yang berisiko berdepan penyakit demam malaria selepas merekodkan jumlah kes tertinggi di negeri ini sejak Januari hingga awal September. Katanya, kes malaria tersebut disumbangkan oleh keadaan persekitaran termasuk sektor peladangan yang wujud di jajahan tersebut. Gomusang bukan kawasan yang berisiko lah. Banyak kes yang telah dilaporkan di negeri Kelantan, 80% adalah daripada Gomusang. Ini disebabkan oleh keadaan persekitaran, sektor peladangan dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita mengadakan aktiviti hari ini di sini. Kerana kita mahu masyarakat khususnya di Gomusang ini mengambil peranan yang aktif untuk sama-sama kami di Jabatan Kesihatan dan juga rakan-rakan seperti kami yang lain untuk sama-sama membuat pencegahan terhadap malaria. Jadi kita kenal bahawa sama ada warga asing ataupun warga pantai yang pentinglah bagi mereka untuk pencegahan. Kerana walaupun kita mengesan daripada warga asing ataupun warga
akses untuk menyebarkan ataupun menjangkiti orang lain juga tinggi sekiranya ada vektor nyamuk yang di kawasan-kawasan yang berkaitan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis perasmian sambutan Hari Malaria Sedunia peringkat negeri Kelantan di Dewan Serbaguna Ladang Sungai Terah, Gua Musang. Tambahnya, tiada kes kematian akibat malaria dilaporkan di Kelantan sepanjang tahun ini dan sekiranya mempunyai tanda-tanda demam malaria, setiap individu perlu terus pergi ke klinik berdekatan untuk mendapatkan rawatan awal. Bagi menyantuni jasa warga kerja yang akan bersara, Jabatan Penyiaran Kelantan RTM Kelantan mengadakan Majlis Jasamu di Kenang. Turut diraih 3 kaki tangan lain yang akan bertukar ke tempat baru. Timbalan Pengarah RTM Kelantan, Muhammad Khairul Nizam Abdul Salam berkata, majlis berkenaan menjadi tradisi apabila ada kaki tangan yang akan bersara dan berpindah ke tempat baru. Ia sebagai menghargai jasa dan pengorbanan mereka yang sentiasa komited serta membantu jabatan dalam pelbagai sudut. Harapan kita semoga mereka yang berpindah daripada Kelantan FM ni berjaya di tempat baru, dan kepada pegawai kita yang telah bersara, selamat maju jaya dengan dunia baru yang akan ditempuh. Beliau berkata demikian selepas majlis Jasamu di Kenang di Auditorium Titian Murni Kelantan FM. Sementara itu, kaki tangan yang diraih pada majlis itu terharu dan berterima kasih kepada RTM Kelantan. Selama saya bertugas ini selama 5 tahun, amat beratlah nak untuk tinggalkan RTM Kelantan ni. Banyak pengalaman bekerja di sini selama 5 tahun tu. Jadi saya harap Kelantan FM terus maju dan cemerlang di masa akan datang. Terima kasih Kelantan FM dan halalkan makan minum kami di sini. Saya merasa bangga kerana dijemput oleh Jabatan Penyiaran Kelantan untuk menghadiri majlis Jasamu di Kenang ni. Terima kasih kepada semua pihak pengurusan. Seorang pesara Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan kesedar memanfaatkan kemahiran membuat acar ikan kering untuk mencari pendapatan tambahan tanpa bergantung kepada wang pencen sejak 7 tahun lalu. Tengku Hayati Akmal Tengku Hitam atau mesra dengan panggilan Mokku Yati berkata, acar ikan kering yang dihasilkan itu mendapat permintaan tinggi sebagai pembuka selera. Menurut Mokku, lebih membanggakan acar ikan keringnya telah terbang sehingga ke Mekah, Arab Saudi dan Singapura. Katanya, acar ikan kering itu mempunyai gabungan rasa masam, manis masin dan pedas ditambah pula dengan bawang jeruk yang rangup. Kebetulan anak bertugas di sana, saya bekalkan pasal sana musim haji dia makan. Kalau di Madinah ni okey makanan, tapi bila di Mekah tu bila jemaah dah ramai makan dia kurang selera sikitlah. So jadi saya bekalkan anak dengan acar ikan kering. So setakat ni alhamdulillah kawan-kawan dia pun pernah rasa, dia kata oh sedap, dia kata memang pembuka selera lah. Mokku Yati memberitahu lagi bahan utama yang digunakan adalah ikan kering jenis cencaru, cuka, cili, lada, halia muda dan bawang merah halus yang diimport dari Thailand. Katanya, dia turut mendapat bantuan daripada anak-anaknya untuk mempromosikan acar ikan kering di media sosial. Sekian paparan dari Kelantan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Amrul Hafiz, terima kasih atas perincian itu. Tanaman kelapa sawit di 3 felda di Don Pelangai menjadi nadi ekonomi para penduduknya di situ. Kini generasi ketiga meneruskan kesinambungan peneroka terawal sejak 1971. Untuk perinciannya bersama rakan setugas Azrul Faizal Yusof di Don Pelangai. Baik, terima kasih. Dan kini langsung daripada Don Pelangai Pahang, saya bawakan untuk anda pada waktu ini akan bersama dengan Encik Muhammad Saidi Saleh selaku pengarah wilayah Felda wilayah Mempaga Pahang akan berkongsi informasi berkaitan dengan warga Felda di sini. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, mungkin berkongsikan selaku pengarah wilayah bagi Felda di sini, mungkin tuan kongsikan secara keseluruhannya berapakah Felda yang terdapat dalam di Don Pelangai ini.
Alhamdulillah, di bawah pengurusan Felda Wilayah Mempaga sendiri, kita ada 36 rancangan dengan 13,119 proker. Dan DUN Perangai merupakan DUN di bawah Parlimen Bentong, dan dia telah mengandungi 3 rancangan, Sungai Kemahal, Kemasul dan juga Cemomoy. Untuk ketiga-tiga rancangan tu kita ada lebih kurang 1,332 proker, di mana Cemomoy sendiri ada 555 proker. Di Kemasul kita ada 449 proker dan selebihnya di Sungai Kemahal lah. Dan keseluruhannya proker kita telah pun mendapat had milik. Semuanya adalah mengusahakan kebun sawit, ladang sawit, dan keseluruhan keluasan sawit kita lebih kurang dalam 6,000 hektar. Cik Azrul. Mungkin sekarang dah memasuki generasi baru, mungkin ada usaha untuk menggalakkan mereka untuk terus berada di Felda ni. Kita pelbagai usaha telah kita usahakan untuk menarik minat kita punya generasi kedua untuk kekal di rancangan Felda. Kita baru-baru ini pun Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang telah pun mengumumkan 10 kawasan di Felda Wilayah Mempaga ini untuk lot generasi. Dan isu utama di tanah rancangan kita sekarang ini adalah merupakan lot generasi lah, di mana ramai di antara generasi kita yang masih lagi menumpang rumah ibu bapa mereka, dan pengumuman oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar itu merupakan satu bonus kepada generasi kita lah di rancangan kita. Mungkin Tuan melihat pada di DUN Pelangai sendiri, mungkin Tuan berkongsi apa lagi yang perlu diberikan perhatian oleh kerajaan untuk menambah baik ataupun meningkatkan lagi warga Felda di sini? Selain daripada lot generasi tadi untuk generasi kedua Felda, proker sendiri pun di DUN Pelangai ini mengharapkan agar kemajuan dapat dijalankan ataupun dilaksanakan, terutama sekali perjalanan highway lah, jalan utama dia. Kalau kata di musim hujan ataupun di musim banjir, memang kawasan itu kadang-kala terjejas lah. Jadi harapan kami agar satu jalan yang boleh memudahkan dan boleh melancarkan perjalanan antara DUN Pelangai ini keluarlah ke kawasan bandar yang terdekat. Itulah harapan kami. Terima kasih Tuan Haji. Baik, itu antara perusahaan kami dari DUN Pelangai. Jadi kita harapkan segala harapan dan juga kemajuan untuk DUN Pelangai terus diberikan perhatian. Dan sekian untuk waktu ini, kembali bersama rakan tugas di Angkasa Puri. Azrul, terima kasih atas perincian itu. Seterusnya kita ke Sabah dengan fokus mengenai banjir di Beaufort. Silakan Rita Aloysius Malik. Rita? Baik Nurul, perkembangan banjir di daerah Beaufort. Setakat 4 petang tadi, jumlah penduduk terjejas yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Selangor kekal 46 keluarga, membabitkan 134 penduduk. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah, daripada jumlah itu seramai 65 dewasa dan 69 kanak-kanak. PPS Dewan Selangor dibuka sejak Jumaat lepas menempatkan penduduk terjejas banjir dari 5 buah kampung di Beaufort, iaitu Kampung Suasa, Bangkalalak, Berumbai, Bakalau dan Kampung Lagon. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM terus komited bagi meningkatkan peluang dan penyertaan wanita dalam pembangunan ekonomi. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, langkah itu termasuk menyediakan ekosistem yang mampu menyokong penglibatan wanita dalam ekonomi. Ini termasuk penyediaan akses kepada latihan dan pembangunan kapasiti seperti program penjanaan pendapatan wanita Wijana. Fokus kita yang pertama tadi lebih kepada penjagaan ekonomi penjagaan.
kita nak lambatkan market. Sebab di luar sana diorang kata kita tak ada orang untuk diberi pekerjaan. Datuk Seri Nancy ditemui pemberita selepas merasmikan Wijana 2023 di Kota Kinabalu. Sementara itu, peserta Wijana berharap program berkenaan dapat membawa perniagaan mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Segi ilmu penjenamaan, di mana kita boleh mengangkat jenama ini untuk kita majukan lagi bisnes ni dan lebih supaya lebih ramai lagi orang kenal kita punya perniagaan. So cara ini juga kita mampu bersaing dengan jenama-jenama yang ada di luar sana lah. Program Wijana dilaksanakan pada 2022 bertujuan membimbing wanita menjana pendapatan melalui keusahawanan dan memantapkan pengetahuan dalam bidang perniagaan. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi KSTI, Museum Sains Teknologi China dan Museum Sains dan Teknologi Guangxi China menjalin kerjasama bagi melaksanakan program jelajah sains bergerak di negeri ini. Kerjasama tersebut dimeterai menerusi Memorandum Persefahaman MOU yang telah ditandatangani antara ketiga-tiga pihak semasa lawatan kolaborasi delegasi KSTI ke China Julai lepas. Menurut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, menerusi MOU tersebut, jelajah sains bergerak akan diadakan selama 3 tahun dengan 60 bahan berkaitan sains akan dipamerkan bermula di Kota Kinabalu tahun ini. Dengan adanya pameran ini kita akan mencari jalan dan menjadikannya wadah untuk melihat bahawa sains itu mudah dan menyeronokkan melalui pameran berkenaan. Dan dia boleh dihubungkan di samping bermain atau berhibur, kita ada elemen sains dan teknologi di sana. Datuk Dr. Muhammad Arifin ditemui pemberita RTM selepas menjadi tetamu dalam segmen Ruang Tamu rancangan kami ini di studio TV RTM Kota Kinabalu. Beliau berharap dengan adanya jelajah tersebut, penglibatan pelajar dalam subjek sains akan meningkat dengan sasaran 60% bagi negeri Sabah. Kerajaan negeri dan persekutuan perlu berkolaborasi bagi memastikan kelancaran pelaksanaan program pembangunan khususnya di bawah Kementerian Kesihatan KKM di negeri ini. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk James Ratib berkata, langkah itu penting kerana terdapat banyak projek KKM termasuk klinik kesihatan yang tertangguh atau mengalami kelewatan. Kita melihat bahawa banyak projek-projek Kementerian Kesihatan Malaysia ini yang tertangguh. Ada yang melebihi sampai 10 tahun pun ada. Perkara ini, apabila kita melihat kenapa dia tertangguh, kerana ada masalah sedikit teknikal. Jadi saya mahu supaya kolaborasi di antara KKM dengan state government. Kolaborasi, maksud dia itu untuk menyelesaikan perkara-perkara yang kecil ni. Datuk James ditemui RTM selepas menyempurnakan Majlis Perasmian Kolokium Kesihatan Awam Sabah di Penampang. Beliau berharap masalah berkaitan pembangunan KKM di Sabah dapat diatasi pada masa hadapan kerana kemudahan kesihatan terutama klinik sangat diperlukan di kawasan bandar. Pelajar Sabah yang melanjutkan pengajian di Universiti Al-Azhar dan Universiti Syaubra Mesir diingatkan sentiasa memberi tumpuan kepada pelajaran seterusnya lulus dengan cemerlang. Itu antara amanat Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yang juga Exco Pendidikan Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ketika meraikan 52 pelajar negeri ini yang akan melanjutkan pengajian di kedua-dua universiti tersebut. Kesemua pelajar ini merupakan penerima tajaan Dermahasiswa Pengajian Tinggi Majlis Ugama Islam Sabah MUIS menerusi tabung zakat dan fitrah. Mereka akan meneruskan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang syariah Islamiah, usuluddin, bahasa Arab, pendidikan Islam dan hafiz Al-Quran, qiraat serta bidang perubatan. Mereka perlu datang atau kembali ke negeri Sabah sebagai orang yang mampu menyampaikan dakwah, mampu menyampaikan ilmu, mampu berkhidmat kepada masyarakat sebagaimana yang diharapkan oleh kerajaan.
Sementara itu, timbalan yang dipertua MUIS, Ustaz Malai Ali Malai Ahmad berkata, tahun ini pihaknya mula menghantar pelajar untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang perubatan. Dan insya-Allah pada tahun depan MUIS berhasrat akan menambah bilangan pelajar-pelajar yang akan memasuki kuliah tip ataupun kuliah kedoktoran di Mesir. Dan pada sebelum ini ramai pelajar kita yang sudah kembali dan berkhidmat di hospital-hospital kerajaan. Pelajar yang ditemui menzahirkan rasa terima kasih atas tajaan yang diberikan itu. Syukurlah kepada Allah kerana memberi kesempatan, lepas tu memberi rezeki kepada saya yang agar dapat melanjutkan pelajaran di Al-Azhar dalam bidang medik. Saya rasa gembira lah. Menambah ilmu pengetahuan, menambah pengalaman pelajaran dan meneruskan usaha-usaha Malaysia untuk menghantar menambah lagi kharij daripada Mesir lah, jurusan bahasa Arab lah. Saya ucapkan ribuan terima kasih lah kepada pembayar zakat yang ada di Sabah, kerana dengan uang tersebut kami semua dapat melanjutkan pelajaran kami ke Mahat Shubra Mesir, iaitu di cawangan University Al-Azhar Mesir. Ketika ini, seramai 150 pelajar Sabah yang menerima tajaan dermahasiswa MUIS Zakat sedang menuntut di Mesir. Seramai 51 peserta mewakili Persekutuan Pengakap Malaysia Cawangan Sabah dipilih menyertai Pahang International Rover Mood 2023. Program perkemahan pengakap Kelana itu berlangsung selama 5 hari bermula esok. Presiden Majlis Belia Sabah Abkari Fawaz Abikan berkata, penyertaan dalam program seumpama merupakan langkah positif bagi membentuk generasi muda yang bertanggungjawab, berketerampilan dan berkebolehan. Saya percaya dengan program-program sebegini, kita akan mampu kurangkan jurang perpaduan itu, di mana ahli ataupun peserta-peserta di dalam program ini dapat bertemu, dan paling penting pengisiannya di dalam program ini mampu memberi impak yang sangat positif kepada peserta-pesertanya. Abkari menyatakan demikian kepada RTM selepas menyempurnakan Majlis Penyerahan Bendera kepada kontingen pengangkap negeri Sabah ke Pahang International Rover Moth 2023 di Arena Belia Majlis Belia Sabah, Kota Kinabalu. Sementara itu, Ketua Kontingen Pengangkap Sabah Osman Johari berkata, mereka sudah membuat persiapan rapi menghadapi program peringkat kebangsaan itu yang diharap mampu memberi inspirasi kepada para belia untuk terlibat secara aktif dalam persatuan berkenaan. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus sahaja bersama Nurul. Rita Lesius Malik, terima kasih atas perincian itu. Khutbah Jumaat dalam bahasa Inggeris akan disampaikan di sebuah masjid yang baru dibangunkan di Kuching. Apa tujuannya? Kita tunggu sahaja bersama Vanessa Mering untuk butiran lanjut. Vi, silakan. Ya, terima kasih Nurul. Penyampaian khutbah Jumaat dalam bahasa Inggeris akan dilaksanakan di sebuah masjid baharu yang sedang dibangunkan di Jalan Simpang 3 Kuching. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata ia akan memberi peluang kepada umat Islam yang tidak fasih berbahasa Melayu untuk memahami isi kandungan khutbah. Mengambil contoh sebuah masjid di Singapura iaitu Masjid Al-Falah di Orchard Road yang menggunakan bahasa Inggeris semasa menyampaikan khutbah kepada jemaahnya. Beliau mendedahkan masjid yang akan dibangunkan semula itu nanti turut menggunakan bahasa Inggeris. Malah beliau sudah berbincang dengan Jabatan Agama Islam Sarawak baru-baru ini mengenai perkara tersebut. Menurut Premier, masjid sedia ada yang berdekatan dengan sebuah kompleks beli belah di Jalan Simpang 3 itu akan dibangunkan semula dan tanah yang berdekatan telah diambil bagi tujuan pembesaran masjid. Beliau berucap demikian semasa majlis penutupan pertandingan Marhabana peringkat negeri Sarawak di Kuching. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari turut memaklumkan bahawa jumlah umat Islam di Sarawak meningkat kepada 34% berdasarkan statistik daripada Jabatan Perangkaan pada 2020 berbanding sebelum ini hanya 27 hingga 28% sahaja.
Sarawak kekal komited dalam memelihara semangat perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum dan agama di negeri ini yang merupakan aspek penting bagi menjamin keamanan, kesejahteraan dan kestabilan sesebuah negara. Bercakap dalam sidang media di Kuching hari ini, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu walaupun Sarawak kini telah menjadi contoh terbaik kepada semangat perpaduan di Malaysia, namun negeri ini tidak boleh lalai dalam usaha untuk mengekalkan aspek penting tersebut. Jelasnya, semua pihak yang merentasi pelbagai latar belakang perlu bekerjasama dalam memastikan semangat perpaduan ini terus kukuh bukan sahaja untuk generasi masa kini, malah untuk generasi akan datang. Terdahulu, Datuk Seri Fatimah mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Perpaduan Negeri Sarawak yang dihadiri wakil-wakil daripada kementerian, agensi-agensi berkaitan, badan-badan bukan kerajaan, rumah-rumah ibadah serta ketua-ketua kaum dan komuniti. Selain mengurus tadbir pelbagai program ke arah memelihara dan mengukuh semangat perpaduan di Sarawak, Jawatankuasa ini juga meneliti isu-isu berkaitan dalam masyarakat yang perlu diperbaiki berasaskan dasar-dasar kerajaan selari dengan agenda perpaduan kebangsaan di bawah Kementerian Perpaduan Negara. Datuk Seri Fatimah turut menyampaikan surat pelantikan kepada Ahli Jawatankuasa Tindakan Perpaduan Negeri Sarawak pada sesi 2022-2024. Turut hadir Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak Datuk Rozi Yunus. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fatimah berkata Kuching antara bandaraya selamat yang menjadi tarikan kepada pelancong. Sarawak, khususnya di Kuching, menjadi semakin popular dalam kalangan pelancong dalam dan luar negara. Saja pelancong luar, malah pelancong dalaman pun domestik turis yang membuat mereka datang ke sesuatu tempat itu. Ini satu daripadanya ialah keselamatan. Kalau tempat itu selamat, baru kita nak pergi. Datuk Seri Fatimah menyatakan demikian semasa berkunjung di Festival Kuih Bulan Antara Budaya Kuching di Jalan Carpenter. Festival tersebut mendapat penyertaan sebanyak 40% daripada 180 gerai dikendalikan oleh usahawan Bumi Putra. Pada malam Ahad yang lepas, ramai lebih 30,000 pengunjung berbilang kaum mengunjungi festival tersebut. Lebih 10,000 peserta daripada 237 kontingen akan menyertai perhimpunan dan perarakan sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sarawak di Padang Merdeka, Kuching, Khamis ini. Antara yang terlibat kontingen badan beruniform, Jabatan Kerajaan Negeri dan Persekutuan, masjid dan surau, institusi pengajian tinggi awam, swasta dan pusat kemahiran serta sekolah menengah dan sekolah kebangsaan. Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha berkata, perarakan itu merupakan salah satu pengisian sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri tahun ini. Perhimpunan dan perarakan bermula 6.30 minit pagi, manakala penyampaian hadiah pada 10.30 minit pagi. Kita juga memaklumkan bahawa ada dua perjalanan perarakan. Satunya perjalanan kita daripada kawasan kampung untuk A yang melibatkan perjalanan sekitar 4 km lebih bermula di Padang Merdeka, dan keduanya perjalanan yang menuju kawasan Bandar Kuching yang melibatkan sekitar 3.7 km. Terdahulu, pada 6.30 minit petang Rabu akan diadakan majlis kesyukuran melibatkan bacaan Yasin, ceramah khas Maulidur Rasul serta zikir marhaban di Masjid Jamik Negeri Sarawak. Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dan Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dijangka hadir pada kedua-dua majlis. Bagi melancarkan sambutan, Majlis Islam Sarawak turut mendapat kerjasama daripada Pejabat Residen, Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia serta pasukan perubatan. Dalam pada itu, sebanyak 15 jalan dan lencongan akan ditutup di sekitar Bandaraya Kuching pada Khamis ini bagi memberi laluan perarakan sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sarawak di Padang Merdeka. Ketua Polis Daerah Kuching, SCP Ashman Bajah berkata, antara jalan-jalan tersebut adalah Jalan Gambia, Jalan Tun Abang Haji Openg, Jalan Men Bazar, Jalan Lebuh Wayang, Jalan McDougall, Jalan Muda Hashim serta beberapa jalan utama sekitarnya.
Dalam kenyataan medianya hari ini memaklumkan penutupan jalan tersebut akan bermula pada 8 pagi hingga selesai. Orang ramai yang menyaksikan perarakan tersebut dinasihatkan meletak kenderaan mereka di beberapa tempat umum yang disediakan. Ini termasuk di tempat letak kenderaan bangunan Saujana, Plaza Aurora, Dewan Suara Kuching dan Taman Reservoir. Orang awam juga dinasihati untuk tidak meletakkan kenderaan di bahu jalan agar tidak mengganggu kelancaran trafik selain mematuhi arahan pegawai penguatkuasa bertugas. Lebih 10,000 peserta daripada 237 kontingen dijangka terlibat dalam perarakan yang bermula dan berakhir di Padang Merdeka. Ekoran tiada restoran makanan segera dan pusat beli belah. Pernah 3 orang guru baharu menolak tawaran penempatan pertama di Sekolah Kebangsaan Long Bangak Baram. Pada 2021 dan 2022, SK Long Bangak hanya mempunyai 7 orang guru sahaja bagi mengendalikan 7 buah kelas. Menyatakan situasi itu, Guru Besar SK Long Bangak Michael Osman semasa program Mojing Kenin bersama Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS Datuk Dr. Zahar Ahmad baru-baru ini. Sebab Long Bangak ini 3 orang guru kita untuk penempatan pertama menolak untuk hadir ke Long Bangak. Itu sebab dia, sebab ada yang tanya ada KFC kah, ada mall kah, itu. Di Long Bangak tidak ada, tetapi masyarakat di sini sangat ramah. Kalau yang sampai sini tidak mau balik, macam Cikgu Hize dari Selangor tidak mau balik, masih mau tetap di sini. Namun kini jumlah guru telah meningkat kepada 12 orang guru apabila 5 orang guru telah melapor diri pada 4 September yang lalu. Menurut Michael, SK Long Bangak mempunyai 83 murid kelas perdana dan 6 murid prasekolah dengan peratusan kehadiran setakat ini 90.34%. Sekolah tersebut mempunyai asrama yang dihuni oleh 53 orang murid termasuk 28 orang murid penana. Sekolah itu terletak kira-kira 350 km dari Bandaraya Miri yang mengambil masa 10 hingga 12 jam perjalanan melalui Jalan Balak selain menggunakan pesawat ringan dari lapangan terbang Miri ke perkampungan masyarakat Saban dan Kenyah sebanyak 3 kali seminggu. Sementara itu, isu ketidakhadiran pelajar khususnya pelajar penan disebabkan oleh beberapa faktor termasuk masalah perbelanjaan keluarga bagi membiayai tambang pengangkutan pergi dan balik setiap minggu. Program Mojing Kenin anjuran JPNS itu bertujuan memperkasakan profesional guru dan pemantapan kehadiran murid pribumi khususnya murid penan. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan. Vanessa Mering, terima kasih atas perincian itu. Seramai 66 orang ditahan dalam Obsda Duhas yang dijalankan Polis Kontingen Johor bermula 22 hingga 25 September lalu. Mereka yang ditahan berusia antara 19 hingga 66 tahun yang terdiri daripada 55 lelaki dan 11 wanita. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat dalam satu kenyataan berkata, 58 daripada jumlah tersebut terdiri daripada warga tempatan. Operasi itu dijalankan bagi membantras kegiatan judi dalam talian dan loteri awam di sekitar Johor Bahru. Polis turut merampas beberapa telefon bimbit, mesin pencetak dan wang tunai keseluruhan berjumlah lebih RM9,600. Semua 56 promis yang diperiksa bakal dikenakan pembatalan lesen dan pemotongan bekalan elektrik daripada pihak berkuasa tempatan serta Tenaga Nasional Berhad TNB. Seramai 34 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Negeri Sembilan telah mengangkat sumpah jawatan dan menandatangani surat sumpah pada persidangan pertama khas Penggal Pertama Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan ke-15 hari ini. Majlis angkat sumpah di hadapan Speaker Dewan Undangan Negeri DUN yang baru dilantik, Datuk MK Ibrahim Abdul Rahman didahului Menteri Besar Perangkap ADUN Sikamad, Datuk Seri Aminuddin Harun, diikuti 10 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan 23 ADUN. Manakala 2 lagi ADUN tidak hadir atas sebab urusan rasmi, iaitu ADUN Rantau, Datuk Seri Muhammad Hassan dan ADUN Cenah Anthony Lok dijadualkan akan mengangkat sumpah pada tarikh yang ditentukan kemudian. Pada pilihan raya umum Dewan Undangan
Undangan Negeri, Negeri 9 ke-15 dan 12 Ogos lalu. Gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional berjaya membentuk kerajaan apabila menang dengan majoriti 24 daripada 36 kerusi. Melaka merekodkan sejumlah 51% peningkatan kerugian kes jenayah cyber sejak 2021. Esko Sains Teknologi, Inovasi dan Komunikasi Digital Negeri, Datuk Fairul Nizam Ruslan berkata, laporan polis Diraja Malaysia PDRM menunjukkan kerugian sebanyak 30.5 juta ringgit membabitkan 1,359 kes. Menurut Fairul Nizam, sejumlah 20.14 juta ringgit jumlah kerugian dicatatkan, manakala 26.98 juta ringgit pula bagi tahun 2022. Ya, sebelum ni memang jambatan penerangan ada buat di setiap DUN, kemudian di setiap kampung. Mungkin kita kena kupas ataupun kita kena postmortem. Pendekatan ini perlu diperluaskan. Sekolah pun kita buat. Di peringkat jabatan kerajaan pun kita buat. Di peringkat kampung pun kita buat. Tapi masih berlaku. Kalau kita data tadi, peningkatan mendadak 2023 sampai September 1,359 kes dalam Melaka. Masih berlaku. Jadi kita kena fikirlah kaedah macam mana. So ceramah kita sampai. Ilmu kita sampai. Dan baru ni dipermaklumkan kalau ada masyarakat yang kena scam, terus call 997. Tambah beliau, kerajaan negeri giat mengadakan kempen dan ceramah kesedaran awam terhadap masalah jenayah cyber. Ia supaya memastikan tiada peningkatan kes tersebut berlaku pada 2024 nanti. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Hari Keselamatan Cyber Negeri Melaka di Bandaraya Melaka. Kerjasama awam swasta bakal dipertingkat untuk menambah baik upayaan keselamatan cyber negara. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil berkata, Cyber Security Malaysia dan Axiata Group Berhad akan bekerjasama bagi memperkasa bidang tersebut. Perbincangan akhir sedang dijalankan kedua-dua pihak sebelum memeterai memorandum persefahaman MOU dalam masa terdekat. Dengan ada kerjasama yang lebih erat, maka saya percaya perkara-perkara ini dapat diurus dengan lebih pantas dan lebih baik. Jadi saya harap dari pihak Cyber Security Malaysia dan juga Kementerian Komunikasi dan Digital, kita akan dapat lebih banyak pihak yang ingin mewujudkan kerjasama yang erat, yang padu. Malah saya lihat mungkin perlu diusahakan satu, mungkin dalam bahasa Inggerisnya alliance, ya, satu kepasukanan di antara penyedia-penyedia perkhidmatan cyber security dalam negara kita untuk menghadapi satu keadaan aspek keselamatan cyber yang sudah pasti lebih mencabar going forward, ya. Setakat suku kedua tahun ini, 1,996 menara komunikasi baru telah siap dibina dan beroperasi daripada 3,830 yang dirancang. Malah pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara Jendela terus dipergiat untuk memberikan capaian internet lebih baik di kawasan berpenduduk. Penaik tarafan 39,226 pemacar daripada 39,491 yang dirancang dan juga lebih daripada 3 juta premis tersedia denganlah capaian gentian optik daripada 4.1 juta premis yang dirancang membantu meningkatkan peratusan liputan 5G. Baki inisiatif mulakan hari anda dengan informasi terkini. Liputan menyeluruh, aksi tanpa henti. Bersama kami dalam Berita Pagi 7 pagi, Berita Pagi Sabah 7.10 pagi, Berita Pagi Sarawak 7.20 pagi, Stadium RTM 7.30 pagi dan Kanta 7.44 7.44 pagi. Baik saudara, paparan itu tadi mengakhiri berita wilayah hari ini. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.